Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, moga-moga pagi ini Allah mengizinkan saya insyaAllah untuk bicara berkaitan dengan Abuya. Siapa itu Abuya? Dan ilmu yang berkaitan dengan Islam, iaitu Islam global. Apa Abuya kata berkaitan dengan Islam global? Untuk makluman tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selepas mengambil peperiksaan SPM, saya telah pergi ke Kuala Lumpur di Sungai Penchala dan telah mengikuti kursus kefahaman Islam di sana yang dianjurkan oleh Jamaah Al-Arkam. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, saya tak pernah menganggotai Jamaah Al-Arkam, tapi saya pernah ikut sekitar tahun 80-an. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya bertemu sekali lagi dengan Abuya di Pakistan. Sekitar tahun 86 hingga 89. Seingat saya lah bertemu dengan Abuya. Dari pertemuan saya melihat kepada wajah Abuya, saya merasakan suatu ketenangan, suatu yang tak dapat nak diungkapkan dengan kata-kata, tetapi saya melihat wajah kebenaran kepada diri Abuya itu sendiri. Bagi orang yang tidak mendapat hidayah, mereka sangat menghairankan. Mereka melihat Abuya ni satu sudut yang sangat negatif. Mereka tidak dapat melihat kebenaran, mereka hanya mendapat kebencian, sehingga pelbagai tuduhan diberikan kepada Abuya dan jamaahnya. Di Malaysia ini saya tidak melihat ada satu jamaah yang lebih baik lagi daripada jamaah Abuya yang sekarang ini, yang telah bergelanggang di seluruh dunia membawa Islam dengan akhlak dan kasih sayang. Dan yang paling uniknya ialah jamaah Abuya yang ada sekarang ini sangat tidak disangka ianya adalah merupakan jamaah kebenaran di akhir zaman. Ramai yang tidak boleh terima, ramai yang tidak menyangka dan ramai yang menolak dengan pelbagai alasan. Bagi saya, inilah bukti bahawa hidayah dan taufik itu sangat mahal. Hanya diberi kepada orang-orang yang Allah nak berikan. Walaupun jamaah kebenaran, jamaah Abuya ini telah ada di Malaysia dengan contoh, dengan role model, dengan projek, dengan ekonomi yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, dengan boleh dikatakan dalam semua aspek kehidupan, ada saja contoh yang mereka berikan, yang mereka kongsikan dengan masyarakat sedunia. Saya tidak nampak ada jemaah lain yang setanding dengan mereka. Tetapi kerana tuduhan dan fitnah yang melampau-lampau, kerana mereka tidak diberi keadilan yang sebenar-benar adil, mereka tidak diajak untuk berbincang dengan secara adil, tanpa ugutan dan tanpa ancaman, maka terjadilah di mana jemaah yang baik, yang bagus, yang global disifatkan sebagai satu jemaah yang selewi dan sesat. Sehingga sejak tahun 1968, boleh dikatakan begitu, sampai sekarang 2022, masih lagi majoriti pada perkiraan saya, rakyat Malaysia ini masih lagi menuduh, menganggap bahawa jamaah Abuya yang sekarang ini masih lagi sesat. Walaupun ekonomi diorang sudah mendunia, sudah dahsyat global, tetapi
mereka menganggap jemaah ini sesat. Alhamdulillah dalam pada itu, ramai juga rakyat Malaysia dan di seluruh dunia yang lain bersimpati, bahkan yakin bahawa jemaah yang ada sekarang ini benar-benar adalah jemaah kebenaran. Dan saya sendiri begitu yakin bahawa tidak lama lagi, boleh jadi dalam setahun dua ini, boleh jadi insya-Allah akan nyatalah, bertambah nyatalah kebenaran ini. Maka bersedialah bagi pihak-pihak yang telah menuduh sejak sekian lama, telah memfitnah, telah mengatakan yang bukan-bukan. Bersedialah untuk menerima kenyataan, dan sudah tentulah tuan-puan yang menuduh dengan berbagai-bagai tuduhan akan menyesal, yang saya tak dapat nak gambarkan. Bahkan Abuya seorang pemimpin yang hebat luar biasa, yang mengarang banyak buku, sehingga penulisannya kalau diamat-amati bagi orang yang jujur dan ikhlas akan melihat permata, akan melihat khazanah mutiara yang sangat berharga daripada penghasilan, daripada apa yang ditulis oleh Abuya itu sendiri. Dan kemuncak kepada jemaah kebenaran ini tidak cukup dengan tuduhan-tuduhan yang syarat dengan fitnah-fitnah itu. Maka timbullah persoalan bahawa Abuya ini telah mati, telah meninggal dunia. Jadi barang siapa yang mengatakan Abuya itu raib, dianggap sebagai penganut ajaran sesat ataupun telah seleweng. Inilah gambaran akhir zaman yang mana rata-rata umat Islam tidak faham ilmu tauhid. Perkara yang mudah pun tak faham. Sedangkan kita umat Islam pada hari ini semua faham. Kalau namanya karamah itu, maka dia diberikan khususnya kepada wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini diberikan kelebihan atau keistimewaannya, antaranya adalah karamah. Maka perkara gaib itu biasa berlaku kepada wali-wali. Sepatutnya kita faham macam tu. Tapi yang pelik bin ajaibnya, walaupun umat Islam faham, tahu, ada yakazah, ada karamah, ada kasyaf dan sebagainya, tapi buat Abuya mereka tidak percaya. Dahsyatnya pejuang kebenaran ini difitnah, ditomah begitu sekali. Jadi mereka menilai secara zahir, bila seseorang itu masuk ke kubur, seolah-olahnya mesti mati, garanti mati. Mereka tidak dapat memikirkan lagi akan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, makar ataupun tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas musuh-musuhnya. Kerana Abuya itu dianggap sebagai pemimpin dunia, pemimpin akhir zaman, berganding bersama dengan Imamul Mahdi. Tentulah ada cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan dia. Jadi walaupun ramai yang tidak mempercayainya, itu bukanlah bukti satu kebenaran. Kebenaran ini dia tidak mengikut arus perdana, dia tidak ikut majoriti. Bahkan kebenaran itu sedikit sahaja. Quran pun menyebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Pagi ini mudah-mudahan diberikan berkat, diberikan rahmat kepada kita semua untuk mendapat hidayah taufik insya-Allah. Saya akan berkongsi ilmu Abuya berkaitan Islam global. Apa kata Abuya berkaitan Islam global, dan telah dibuktikan pada dirinya, keluarganya, jamaahnya, dan sekarang ini telah pun bergelanggang di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mengenal Islam secara global. Global yang ringkas dan intensif sebagai ilmu pengetahuan. Jadi tujuannya untuk mengukur diri kita, keluarga kita, seterusnya masyarakat dan negara, sejauh mana Islam secara syumul itu telah diamalkan di dalam kehidupan. Jadi orang menuduh Abuya membawa ajaran sesat, tetapi tulisannya, mutiara kata, mindanya, buah fikirannya amat luar biasa, menunjukkan bahawa Abuya ini bukan pemimpin yang biasa-biasa, tapi pemimpin yang sangat-sangat luar biasa. Sebab itulah dikatakan bahawa Abuya itu adalah mujaddid,
yang dizahirkan setiap 100 tahun. Bertaraf mujaddid, membawa pembaharuan dalam semua bidang. Sebenarnya kalau kita jujur, kita akan melihat dalam jemaah Abuya ni, semuanya tajdid. Semuanya satu benda yang baru, yang fresh dan sesuai untuk semasa. Berbalik kepada kata-kata Abuya tadi, kita nak lihat sejauh mana Islam secara syumul telah diamalkan di dalam kehidupan. Sama ada di peringkat individu, rumah tangga, masyarakat dan negara. Islam sebagaimana yang kita tahu adalah agama syumul atau global. Global dan syumul itu berlaku dalam 4 peringkat. Global pada individu, global di dalam keluarga, global di dalam masyarakat atau jamaah, seterusnya negara. Syumul di dalam individu tidak sama dengan global di dalam keluarga. Global di dalam keluarga tidak sama dengan syumul di dalam masyarakat. Syumul di dalam masyarakat tidak sama dengan global di dalam negara. Mari kita mengenal Islam secara global di setiap peringkat. Global pada individu, dia hendaklah mengetahui dan meyakini rukun iman secara ilmu. Ini global pada individu. Iman itulah yang menjadi akidah dan pegangannya. Jadi semua kita kena tahu iman tu adalah akidah dan pegangan kita. Kerana iman nipis, kerana tidak ada iman, kerana iman tu lemah, jadilah perkara-perkara yang buruk di dunia ni. Jadi teorinya mudah bahawa perkara yang buruk, maksiat, mungkar, kejahatan, apa saja yang tak elok, kezaliman, penindasan, penganiayaan itu berlaku kerana lemahnya iman. Lemahnya iman ataupun tak ada iman. Atau tak ada iman ni bagi orang-orang yang bukan Islam. Yang lemah iman ni bagi orang yang fasik, yang berdosa. Jadi bila disebut iman itu sebagai akidah dan pegangannya, iaitu yang berkaitan dengan ketuhanan, Tuhan dicintai dan ditakutinya. Kita faham rukun Islam yang 5 serta mengerjakan dan menghayatinya. Tahu sifat-sifat mahmudah yang 10. Apa dia? Ikhlas, sabar, pemurah, amanah, tawaduk, pengasih, tawakal dan lain-lain. Adakah kita sudah benar-benar ikhlas dan istiqamah, benar-benar sabar, benar-benar pemurah, benar-benar amanah, tawaduk, pengasih, tawakal dan lain-lain? Jadi marilah kita mengusahakannya insya-Allah. Sehingga terbangun dalam jiwa kita ini sifat-sifat mahmudah itu, sifat-sifat yang terpuji. Kita juga kena faham sifat-sifat mazmumah yang menjadi lawan dan membuangnya. Seperti pemarah, kena buang, kena berhenti, kena taubat, hasad, dendam, sombong, riak, sum'ah, bakhil, tamak. Semua ini kita kena buang. Walaupun masih lagi tidak berjaya, kena mujahadah. Kena terus lawan, kena ikhtiarkan, kena usahakan. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan, kita semua akan berhenti bertobat daripada sifat-sifat mazmumah yang saya sebutkan tadi. Dalam pada itu, kita juga kena faham halal haram dalam makan, minum, pakaian, pergaulan dan lain-lain, bata-bata Islam. Apa perkara yang halal, apa perkara yang haram. Jadi banyak tanggungjawab kita ni. Untuk menjadi seorang mukmin yang baik, yang bertakwa ni bukanlah semudah dengan kata-kata. Kita juga kena faham dosa-dosa besar dan kecil serta menjauhinya. Faham cara bersuci, tahu mandi hadas. Cuba kita tanya anak kita, cucu kita, kawan kita. Maaf cakap, kadang-kadang cara bersuci pun masih lagi gagal, tak lulus. Mandi hadas pun tak sempurna lagi. Bahkan kadang-kadang tak sah mandi hadasnya. Itu dalam aspek apa? Global pada individu. Adapun global di dalam keluarga dan rumah tangga, sudah bertambah pula aspek-aspeknya. Ini sangat dahsyat ni Abuya punya perhatian, kata-katanya. Suami atau ayah sebagai pemimpin keluarga. Mendidik, jadi imam semayang. Kalau tak di surau, di masjid, di rumah. Dan bertanggungjawab makan minumnya. Pakaian, tempat tinggal secara halal. Ini tanggungjawab suami, tanggungjawab ayah, berat ni. Nak jadi imam, nak fikir makan minum yang halal, pakaian, tempat tinggal. Jadi sebagai suami atau ayah, sebagai tempat rujuk keluarga, dihormati dan ditaati. Adapun isteri atau ibu membantu suami.
di dalam mengurus anak-anaknya dan tempat anak-anak bermanja. Jadi ibu ni lebih beri kepada kasih sayang, mengajar tentang akhlak bersama dengan suami tadilah. Suami ni dia memberi semangat kepada anak-anak. Satu sama lain berkasih sayang dan bekerjasama. Nasihat menasihati, maaf bermaafan, bertolak ansur dan berlapang dada. Ini nak ceritakan tentang Islam global ni, yang perlu kita jiwai, yang perlu kita hayati. Masyarakat global atau jamaah global pula, hormat menghormati, bertolong bantu, bekerjasama di antara jiran dengan jiran dan penduduk setempat. Maruah dan nama baik satu sama lain kenalah jaga. Maruah jiran kena jaga, maruah penduduk setempat kena jaga. Ziarah menziarahi, terutama di waktu kematian dan kesusahan. Keaiban jiran, penduduk setempat, jangan dibuka, jangan dihebahkan, jangan diviralkan. Orang miskin tidak meminta-minta dan menjaga maruahnya. Jadi Abuya menceritakan semua ini, memberikan panduan, bimbingan kepada kita. Orang-orang kaya pula sentiasa membantu, menolong orang-orang yang susah. Jadi orang kaya, kita yang ada duit, yang senang, yang mewah, yang diberi kelebihan rezeki, kita bantu. Lillahi ta'ala, ikhlas. Banyakkan sedekah, keluarkan zakat, bantu sesiapa yang memerlukan, tanpa meminta balasan. Jadi inilah peluang orang-orang kaya untuk menebus dosa-dosa yang silam. Pemimpin masyarakat, pemimpin politik atau jamaah laksana ayah. Laksana ayah tu macam mana? Bertanggungjawab kepada masyarakatnya. Ini pemimpin politik atau jemaahnya. Tidaklah sampai rakyat mengutuk, menghentam, mencerca kita pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Dan apa yang berlaku dalam negara kita Malaysia ini, inilah relevannya bila kita lihat politik dengan keadaan negara sekarang ni, penderitaan rakyat, berbagai-bagai macam keadaan yang begitu negatif. Bahkan boleh dikatakan tidak ada pemimpin alternatif. Yang ni ada kurang, yang tu ada kurang. Tidak ada pemimpin alternatif yang baik atau yang lebih baik untuk menerajui negara ini. Inilah logiknya, rasionalnya, mengapa perlunya Abuya itu muncul zahir insya-Allah. Tidak lama lagi insya-Allah. Pemimpin masyarakat, pemimpin politik yang saya sebut sebagai laksana ayah tadi, menjadi imam dalam masyarakat, mendidik anggota masyarakat atau anggota jamaah kalau jadi pemimpin jamaah, dan berlaku adil. Berlaku adil pula. Kasih sayang kepada orang bawahnya. Adil ni meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kasih sayang, berakhlak, mulia. Jadi bukan senang jadi pemimpin. Tambah-tambah lagi kalau kita menipu rakyat, ada kepentingan peribadi, itu semua nanti akan didedahkan. Nahas kita. Nahas siapa orang yang berbuat zalim. Pemimpin masyarakat juga menjadi rujukan kepada orang ramai atau di dalam jamaahnya. Kalau ada masalah, perbalahan, dialah yang menyelesaikannya. Tetamu yang datang di dalam masyarakat dihormati dan dilayan dengan baik. Inilah yang disebut sebagai Islam global. Ada kita lihat mana-mana jemaah lain daripada jemaah Abuya yang macam ni? Ada? Tak ada kan? Tak, kalau ada sikit-sikit tak sempurna kan? Di dalam Islam, tetamu ni sangat dimuliakan. Masing-masing berebut-rebut nak bawa ke rumah. Bahkan musafir yang kehabisan belanja, masing-masing nak beri dan membantu. Kebaikan sama-sama ditegakkan. Kejahatan sama-sama ditolak. Ulama'-ulama' di tempat itulah menjadi petunjuk, menjadi ikutan kerana wibawa ulama'. Adakah ulama' dalam negara kita ini menjadi ikutan kerana wibawanya, kerana akhlaknya? Tuan-tuan sendiri boleh jawab. Di mana ulama'-ulama' kita yang mengharamkan jamaah Abuya ini.
Ulama-ulama dalam negara kita yang sendiri yang mengharamkan jamaah abuya. Sekarang sudah sampai masanya untuk dibongkar semula, untuk dinilai semula, untuk dibuat postmortem. Kalau mereka tidak mahu, insya-Allah Allah sendiri yang maha berkuasa akan melakukannya. Tidak lama lagi insya-Allah. Sepatutnya ulama ini menjadi obor dalam masyarakat. Masyarakat mendapat cahaya kehidupan dari mereka. Bukannya perbalahan yang berpanjangan. Adanya usaha-usaha untuk menghasilkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keperluan masyarakat, tempat pendidikan kerana ia adalah fardu kifayah. Sepatutnya usaha-usaha itu diteruskan. Dan akhir sekali negara Islam yang dicita-citakan. Globalnya lebih luas. Pemimpinnya ada wibawa kerana takwa. Nak memimpin negara ni ada takwa, bukan ada duit. Duit nombor 2. Bila takwa Allah bagilah jalan keluar. Jadi kita ni duk nampak duit nombor 1. Wang nombor 1. Ekonomi nombor 1. Masalah tu. Cara berfikir yang salah. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ada. Senantiasa membantu bagi orang yang bertakwa. Khasnya pemimpin tadi. Pemimpin yang bertakwa ditaati, dihormati, disayangi. Bahkan tempat rujuk rakyatnya. Rakyat dikasihi, dipertanggungjawabkan. Dan diberi keadilan yang saksama. Dalam negara ada berbagai-bagai sistem kehidupan. Untuk membawa tujuannya, membawa umat ini hidup secara kasih sayang. Berdisiplin, murni dan harmoni. Sekarang ada kita lihat di Malaysia, tak ada. Tak nampak pun. Semuanya penuh dengan kepura-puraan. Tetapi nanti, bila abuya zahir, insya-Allah, semuanya akan berubah. Tapi bukan semudah kata, semuanya akan diproses. Jadi proses ini yang patut kita takut. Kerana semua orang ada dosa masing-masing. Semua orang ada sejarah hitam. Semuanya dibongkar. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Proses ini sangat luar biasa. Sangat menggerunkan. Sangat membimbangkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik tidak merasa baik. Al-Quran dan hadis adalah menjadi perlembagaan negara. Tapi bukan sebagaimana apa yang dilaungkan oleh jemaah PAS, Parti Islam se-Malaysia. Islam yang sebenar yang tulen tidak seperti mana Parti PAS. Kerana Islam sebenarnya membawa kasih sayang. Bukan bila mana ulama-ulama mengharamkan jemaah abuya, maka ulama dalam Parti PAS menyokongnya tanpa soal siasat. Dulu tak boleh berkawan dengan sekian-sekian parti, sekarang ni boleh berkawan. Semuanya bertukar. Tanpa rasa salah, tanpa rasa berdosa, tanpa rasa menyesal dalam hati mereka. Bila daulah berlaku, adanya sistem pendidikan Islam yang membawa umat Islam mencintai Tuhan dan mengagungkannya. Menghormati ibu bapa, guru-guru dan berkasih sayang sesama warga negara. Adanya sistem ekonomi yang sihat, bersih daripada riba dan penindasan. Adanya sistem pentadbiran yang berasaskan ikatan hati dan jiwa. Ianya akan jadi satu realiti. Sekarang siapa nak bawa semua ni? Jamaah Wahabi? Tak, Jamaah Wahabi akan ditentang oleh Imamul Mahdi. Dah banyak kali saya sebut. Sistem pentadbiran yang berasaskan ikatan hati dan jiwa hingga dasarnya yang ditulis berjalan dengan baik, penuh kerjasama, tiada khianat, kecuaian di dalamnya. Ada sekarang kita perhati dalam negara kita? Tak ada, bukan. Adanya sistem perhubungan untuk kemudahan kehidupan rakyat. Tempat-tempat tinggal yang selesa, yang sesuai di zamannya. Islam itu selamat lagi menyelamatkan. Sebab itu pemimpin yang perlu memimpin Malaysia selepas ini mestilah pemimpin yang benar-benar berwibawa, benar-benar bertakwa, boleh menyelesaikan semua masalah dengan izin Allah SWT. Kita jangan fikir lagi bila sebut Islam, kolot. Bila Islam tak maju. Oh, itu satu fahaman yang jauh menyeleweng sebenarnya. Adanya ketenteraan, kepolisian yang dapat menjaga maruah agama, bangsa dan negara lillahi ta'ala. Kerana
Pengawal-pengawal negara itu orang-orang yang bertakwa pula. Semuanya akan diberi buah fikiran, akan diberi minda, akan diajar kepada rakyat Malaysia nanti, insya-Allah. Pengawal-pengawal negara itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Agar tidak terjadi pagar makan padi. Sistem politiknya bersih, tiada jatuh menjatuhkan, tiada khianat mengkhianati. Kerana apa? Politik Islam membawa kasih sayang. Politik yang lebih global, lebih menyeluruh, akan menggantikan sistem politik yang ada sekarang. Tanpa menjatuhkan orang, semuanya akan terima apabila keadaan negara semakin lama, semakin nazak, semakin lama, semakin berhadapan dengan masalah demi masalah. Sistem mahkamah yang bebas, hakimnya orang yang bertakwa, keputusan adalah keputusan yang adil, hukum yang dijatuhkan adil dan bertanggungjawab. Tiada rakyat yang teraniaya dan terzalim. Tapi hari ini berjuta-juta rakyat yang teraniaya, yang terzalim. Bantuan yang diberi belum lagi memuaskan hati. Jadi kita buat ini bukan untuk rakyat, kerana Allah SWT. Bila buat kerana Allah, rakyat terbela, bangsa Melayu terbela. Semua bangsa-bangsa lain akan terbela di Malaysia ini. Begitulah seterusnya ada sistem-sistem lain yang tidak perlu diperkatakan di sini. Selagi ia diperlukan oleh negara dan rakyat di zamannya, kenalah diwujudkan. Semuanya itu termasuk fardu kifayah. Setelah kita mempelajari global Islam di semua peringkat, untuk hendak mencari global dalam individu pun payah wujud di zaman ini. Nak cari individu, kata Abuya, yang benar-benar baik bertakwa pun susah. Kerana itulah kerosakan dan gejala. Abuya sendiri yang menulis, mensyarahkan kata-kata ini, tiba-tiba dia pula yang dituduh sesat. Orang dah nampak contoh jemaahnya bagus, baik, berakhlak, ada contoh role model semua bidang. Tiba dituduh sesat lagi. Subhanallah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Apalah punya rakyat kita ni. Na'udzubillah, wal'iyazubillah. Kerosakan dan gejala masyarakat berleluasa kerana ramai lagi individu-individu, termasuk kita-kita ini yang belum bertakwa. Kerana itulah, memperjuangkan negara ni adalah sebahagian daripada iman dan dia tidak sia-sia. Sekalipun parti-parti politik yang memerintah telah diberi kuasa, telah mentadbir negara, namun pengisiannya semua kita tahu tidak berjaya dalam arti kata yang sebenarnya. Justru ia tidak bertapak di dalam individu setiap insan, di mana para pujangga ada berkata, dirikanlah kedaulatan Islam di dalam diri kamu. Nescaya ia akan dapat ditegakkan di dalam negara kamu. Ataupun tegakkan Islam dalam diri kita, nanti akan tertegaklah Islam dalam negara kita, insya-Allah. Demikianlah kata-kata Abuya berkaitan dengan Islam global. Orang yang telah berjaya, dah ada contoh kemajuan, ada pun tuduhan-tuduhan sesat dan juga apa yang berlaku dalam jemaah itu sepatutnya apa tuan-tuan? Sepatutnya diadili secara adil sebagaimana gambarannya di mahkamah padang mahsyar itu. Dijemput mereka ini, mereka boleh bertanya. Kalau ulama-ulama nak bertanya 20 soalan, mereka pun boleh tanya 20 soalan. Diberi keadilan dan masing-masing kedua-dua pihak ini nak mencari kebenaran, bukan nak menang, nak mencari kebenaran. Baru tahu adakah benar-benar jamaah Abuya ini sesat atau sebaliknya. Kita dah tahu, dunia nak kiamat, akhir zaman. Semua dah tahu. Orang yang perjuangkan Islam macam genggam bara api. Ulama'-ulama'nya fasik. Patut ini dah kita faham. Yang baik dianggap jahat, yang jahat dianggap baik. Dan macam-macam lagi. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini boleh membuka mata kepada ulama'-ulama' yang dikasihi. Sudah tentulah kita kasih kepada ulama'. Sebab kita nak
Kan mereka semua selamat dapat hidayah masuk surga. Takkan kita nak ulama-ulama kita masuk neraka? Mestilah diri saya mempunyai iman yang sebegitu. Jadi kita menegur untuk kebaikan. Bukan untuk kepentingan diri, bukan membawa kepada diri. Semua ini disampaikan untuk membawa orang. Membawa kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Ampun maaf daripada saya yang berdosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.